Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama dengan saya lagi dalam segmen Ruang Tamu Kita, saya Nurbaya Hassan. Ya, kita melalui Radio Duren Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini kita akan ada tetamu. Kita ada tetamu untuk kita bersembang mengenai sebuah persembahan yang bersempena dengan Panggung Seni Tradisional 2015, Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan ditaja oleh Petronas. Persembahan itu dinamakan Persembahan Ghazal Party. Persembahan ini telah pun mengadakan persembahannya pada 28 dan 29 Ogos di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Jalan Tun H.S. Lee, Kuala Lumpur. Ghazal Party adalah merupakan gabungan persembahan muzik, nyanyian, tarian dan lawak jenaka. Ghazal Party mendapat pengaruh dari Timur Tengah dan lagu-lagunya berunsurkan irama padang pasir manakala liriknya dalam bahasa Arab ataupun Melayu. Ghazal berasal daripada perkataan Arab iaitu ghaz yang bermaksud nyanyian dan yang ditujukan kepada wanita. Dari segi bahasa ia bermaksud mainan cinta dalam bentuk puisi, ucapan atau ungkapan berbau cinta yang diluahkan kepada wanita. Perkataan parti pula bermaksud kemeriahan. Dan hari ini, pada petang ini kita ada dua orang tetamu yang kami jemput khas daripada produksi Ghazal Party yang telah pun berlangsung pada 28 dan 29 Ogos lalu, iaitu Profesor Dr. Suhaimi Abdul Aziz yang merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang yang juga merupakan pengarah produksi bagi persembahan Ghazal Party ini, dan juga Wan Adlin Ma'asyah binti Muhammad Shah ataupun saya lebih senang panggil Darling je. Merupakan penyanyi di dalam persembahan Ghazal Party. Selamat petang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk kita sembang-sembang mengenai Ghazal Party ni. Doktor, saya ada soalan untuk doktor. Boleh doktor ceritakan sejarah perkembangan Ghazal Party ini? Okay, terima kasih pada Duren Nusantara kerana sudi menjemput saya untuk memperkatakan satu persembahan musikal Melayu tradisional yang pada satu ketika sangat popular di beberapa negeri di utara semenanjung Malaysia. Sebenarnya Ghazal Party ini asal daripada Timur Tengah, iaitu di sekitar Mesir, kerana pembawa atau pemuka kepada seni musikal Melayu tradisional ini adalah golongan yang ada latar belakang pengajian Arab, pengajian Islam, dan bermula dengan golongan ulama yang datang bawa pengaruh ini untuk dikembangkan di beberapa negeri di utara Malaysia seperti di seberang Perai, Pulau Pinang, di Kedah dan di Perak. Kerana suasana environment di situ adanya golongan-golongan yang ada latar belakang Arab. Kerana mereka ini adalah pelajar-pelajar daripada madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah agama yang bertaburan di negeri-negeri ini. Jadi suasana itu telah mengizinkan Ghazal Party muncul di negeri-negeri ini, dan mereka dikenengahkan oleh golongan yang berwibawa dan dalam bidang agama Islam ini. Jadi asal Ghazal Party ini sangat murni. Kalau kita perhatikan lagu-lagu asal Ghazal Party ini seperti Ala Baladin. Ya, Ala Baladin. Dia punya sendiri katanya sangat murni. Dia membawa unsur-unsur kenegaraan, cinta pada negara. Jadi orang oleh kerana tema-tema ataupun persoalan-persoalan lagu ini begitu murni, maka golongan ulama ini mengapa tidak digunakan
muzik untuk menyemaikan nilai-nilai yang baik ini di kalangan pelajar-pelajar, masyarakat yang sudah biasa dengan madrasah kehidupan yang pro kepada kegiatan keagamaan Islam. Ini sebabkan mengapa dia muncul di sebelah utara begitu. Dan doktor, saya tahu saya dah menonton pada minggu lepas pada 27 hari bulan semasa media preview. Apa yang saya lihat, kostum, kemudian lagu-lagu yang digunakan, musician menggunakan alat-alat muzik yang berlainan, dan dia meriah, dia macam parti. Memang parti. Kita menonton sebuah parti dan ada participation, ada audience participation juga. Dan boleh saya tahu bahasa yang digunakan untuk persembahan itu, alat muzik yang digunakan persembahan, adakah alat muzik yang digunakan tu dan bahasa yang digunakan tu adalah mempunyai pengaruh-pengaruh daripada Arab sendiri, dan juga pilihan lagu. Dan semasa saya menonton juga yang tertariknya selain daripada penyanyi-penyanyi dan penari-penari menggunakan pelbagai kostum, lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu yang rancak, yang menghiburkan, lagu untuk sebuah parti, ada juga seorang pak lawak. Dan apakah kegunaan pak lawak itu, dan semasa di zaman daripada Arab, adakah memang ada pak lawak? Gaza Party memang dah betul-betul ada pak lawak pun, ataupun bila dah masuk ke tanah Melayu baru diselitkan unsur-unsur, ditambah-tambah lagi ada unsur lawak dan sebagainya. Sebelum saya menjawab tentang elemen-elemen yang ada dalam Gaza Party ini, saya nak jelaskan sikit. Masyarakat di Malaysia amnya, mereka lebih kenal Gaza Johor. Gaza Johor ni sangat terkenal. Dan bila kita cakap tentang Gaza Party, mereka kurang tahu. Saya nak jelaskan sikit. Terdapat perbezaan antara Gaza Johor yang berkembang pesat di selatan Malaysia ni, di Johor, dan Gaza Party di utara. Sebenarnya ada perbezaan dari segi tempat datangnya. Walaupun sebenarnya Gaza ini dari Parsi asalnya, iaitu macam Puan kata tentang puisi itu, tapi cara mereka datang ke Melaya masa tu, belum Malaysia lagi Melaya, berbeza. Kalau di Johor, dia datang ke Riau, kemudian ke Johor, dia pengaruh India. Di Gaza Johor ni kita lihat adanya tabla. Gaza Party tak ada tabla. Ya, betul. Gaza Johor dia ada permainan macam homorium itu. Yes. Dalam Gaza Party tidak ada. Dia banyak Gaza Party ini elemen-elemen alat-alat muzik yang Arabik sifatnya. Kalau kita lihat pertama alat-alat muzik, alat muzik gambus, kita ada seruling, flute, kita ada accordion, kita ada maracas, kita ada permainan percussion. Ini kita banyakkan. Kita tak ada tabla, kita tak ada irama Hindustan datang kemudian. Dia datang kemudian dalam Gaza Party ini. Tapi kalau persembahan lagu, mempersembahkan lagu Hindustan, tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi itu bukan identiti dia. Identiti Gaza Party ini sebenarnya dia Arabic. Arabic. Pertama saya nak jelaskan balik pada soalan tadi, dia ada beberapa komponen. Satu, pemuzik. Pemuzik yang pertama mahir tentang irama Arab, macam Zapin, Masri. Kemudian dia banyak kepada lagu-lagu mengaji ni, dia punya irama. Ya, betul. Kemudian kita ada juga ni penari. Kita penari yang menarikan tarian belly dance ni. Tarian gelik. Ala Samai Gamal. Samai Gamal. Kemudian kita ada penyanyi. Penyanyi ini wajibnya dia kena menyanyi lagu Arab. Salah satu lagu wajib kami golongan ni kumpulan-kumpulan Gaza Party ni ialah Ala Baladin. Yang temanya berkaitan dengan negarawan. Maknanya tentang negara, tentang cinta pada negara. Kemudian ialah pelawak tadi. Pelawak ini muncul kerana tujuannya untuk menghiburkan lagi
penonton. Mhm. Tujuan pelawak ni tidak ada dialog-dialog lawak yang macam kita lihat sketsa. Dia tidak sketsa. Mhm. Dia banyak body language. Mhm. Dia banyak mengusik-ngusik penari, Mhm. mengusik-ngusik penyanyi, mengusik-ngusik pemain-pemain muzik. Dia macam kalau persembahan di barat tu, kalau dia macam badut lah. Macam badut. Dia Aha. macam badut. Mhm. Dan dia tidak berada sepanjang masa di atas stage. Mhm. Dia boleh masuk dan keluar. Mhm. Tapi dia memang tidak perlu dialog. Mhm. Tidak perlu dialog, tapi dengan body language dia boleh mencuit perasaan kita. Kita ketawa kerana telatah-telatah yang dan sebenarnya pelawak ini dia pakaiannya tidaklah seelok penyanyi, tidak seelok pemain muzik. Dia pakaian-pakaian yang melucukan. Cara berpakaian, cara berjalan, cara menyanyi. Kadang menyanyi pun seni kata dia diubah-ubah. Yang ada unsur-unsur lucu itu. Jadi kalau macam saya lihat bangsawan pun ada juga badut ni, bukan? Ada pelawak ni juga. Jelaskan sikit. Pengaruh bangsawan memang ada dalam Gazapati. Oh. Kerana Gazapati ini dia muncul lewat setelah bangsawan itu popular. Dan dalam bangsawan pun ada permainan ghazal ini. Jadi ini mempengaruhi perkembangan Gazapati. So jadi as time goes by it evolves. It evolve. Dan yang menariknya Gazapati ini, mengapa dia Gazapati? Gazapati? Because dia melibatkan audience. Dia tidak one way. Dia ada interaction. Itu sebab mereka suka dengan pelawak, mereka suka dengan tarian gelek itu. Jadi untuk jadi parti itu dia perlu ada dua-dua sekali, audience dan juga pemain-pemain muzik, penyanyi, pelawak bersatu. Tapi macam mana untuk bersatu, macam mana untuk melihat participation audience, ialah kita kena tarik mereka masuk. Itu sebab ada kadang-kadang mereka nak naik ke pentas. Kerana nak menari dengan penari-penari ini. Tapi tidak dibenarkan kerana crowded kan. So mereka main di bawah. Mereka main di bawah. Dan pelawak-pelawak ni, apa bahasa yang mereka gunakan? Bahasa yang digunakan bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Kalau dan kita lihat bukan semua orang faham dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu satu means of communication untuk mereka menyanyi, kadang mengusik. Dan Gazapati ni muncul di Malaysia, di tanah Melayu ni dalam tahun. Dia muncul dan sebenarnya Gazapati ni dia unsur-unsur Gazapati sudah ada semenjak tahun 1930-an. Apabila ada kumpulan-kumpulan yang berminat dengan bermain gambus. Mereka dah mula minat main gambus ini. Gambus sudah jadi satu permainan tradisional yang popular di kalangan golongan-golongan yang cenderung kepada seni muzik Arab ini. Jadi dah ada dah. So tetapi Gazapati muncul secara yang kita lihat hari ini bermula tahun 1950-an. 90-an. 50-an, 60-an. Kemudian dia merosot pada mula tahun 1970-an. Kenapa? Kemerosotan ini ada kaitan dengan kebangkitan Islam. Kerana saya nak lihat Gazapati ini, kalau kita lihat penari-penari dia, ini kita nak jelaskan. Golongan ulama ni bawa bawa ni pengaruh perkembangan Gazapati ini daripada tempat mereka belajar di Mesir itu. Dan salah satu hiburan mereka di sana ialah penari gelek. Tapi dalam Islam tak dibenarkan tarian-tarian yang bersifat seksi ni kan. Jadi mereka kata kita perlu tarian, tapi wanita tidak boleh ditampilkan di khalayak ramai. Ini bertentangan. Mereka ni golongan ulama tau. Golongan audien dia adalah pelajar-pelajar madrasah. Jadi macam mana kita nak tu? Dia bersuai, dia angkat lelaki. Lelaki dipakaikan pakaian wanita, pakai tudung. Pakai tudung, pakai baju kebaya ke atau kurung, menari. Lama-kelamaan dia orang kata ini tak natural lah, tak nampak, tak menarik lah. Kalau mereka bandingkan penari daripada wanita tu, kan. Jadi akhirnya golongan darai ini, maknyah ini mengambil tempat. Bila mereka mengambil tempat, pengaruhnya sangat hebat ke atas Gazapati. Sehingga identiti Gazapati dan darai ini sinonim. Dan itukah orang bila kata ada Gazapati, orang teringat mesti ada darai. Mereka akan pergi untuk menonton. Saya pun semasa saya pergi menonton pada 27 hari bulan, saya menunggu juga siapakah yang darai-darai ini kan. Jadi saya balik kepada mengapa dia mula merosot. Bermula tahun 1970-an kerana berkaitan Islam.
masyarakat tidak boleh terima lah bahawa tarian-tarian gelik ini diperagakan di pentas-pentas ramai. Tambahan pula diperagakan oleh golongan darai atau maknyah ni. Golongan darai maknyah ini, mengapa mereka boleh buat? Kerana mereka tak segan. Ya, betul. Mereka tidak segan untuk menari gelik. Kalau seorang wanita yang normal, mereka malu-malu. Jadi mereka tak boleh buat. Tapi yang ini boleh buat. Dan darai ini, cara pakaian, solidkan mereka, dia mengatasi wanita. Betul, over. Kadang-kadang kalau orang tak tahu, itu wanita. Mereka boleh menggunakan bahan-bahan untuk melihatkan badan mereka seperti wanita. Betul. Dan doktor, adakah benar Gazapati ni sebenarnya dibawa masuk ke tanah Melayu oleh Syekh Abdullah Fahim? Ya, ini antara orang yang memperkenalkan Gazapati ini, tapi dengan konsep tadilah. Konsep pertama, seni kata itu seni kata yang sangat bernas, lagu yang sangat popular, dan orang tahu apa maknanya. Kemudian penarinya bukan yang saya kata darai tadi. Lelaki yang dipakaikan perempuan. Pada ketika Syekh Abdullah Fahim bawa masuk ke tanah Melayu. Dan untuk pengetahuan para pendengar, Syekh Abdullah Fahim merupakan datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri kita. Dan beliau, Syekh Abdullah Fahim, membawa masuk Gazapati ke tanah Melayu, tetapi dia bukan bawa masuk, dia mempengaruhi perkembangan. Melahirkan bibit-bibit Gazapati. Ya, itu antara sejarah perkembangan yang kita dah dengar daripada Dr. Suhaimi. Tambah sikit. Ya. Bulan Gazapati Kepala Batas, ataupun kita sebut agenda Gazapati Kepala Batas sangat popular. Agenda. Ya. Apa maksudnya tu? Agenda ni macam raja kepada Gazapati. Jadi dia ada kepala dia? Dia yang paling popular lah. Dan apa perbezaan dia yang raja kepada Gazapati? Maknanya, kalau Gazapati yang betul-betul Gazapati, agenda Gazapati Kepala Batas. Apa yang perbezaannya? Apa yang unik dekat dalam agenda? Perbezaannya ialah dia lahir di situ. Gazapati mula situ. Ini yang kita kenal. Jadi agenda ini jadi rujukan kepada Gazapati yang lain nak muncul. Dia kata kita ni nak katakan satu kawasan tu, kita kata nak wujud Gazapati lah. Term of reference dia agenda Gazapati Kepala Batas. Apa yang mereka ada, apa nyanyian yang mereka nyanyikan, pelawaknya macam mana, muzik macam mana. Ini jadi term of reference mereka. Kerana tokoh-tokoh agama tadilah yang wujudkan suasana situ di Kepala Batas itu. Kita berhenti rehat sebentar. Kita banyak lagi saya sendiri ada banyak yang nak tanya Dr. Suhaimi dan tetamu kita, Darling, dan saya rasa saya pasti para pendengar sendiri pun mahu mengetahui lagi lebih lanjut mengenai Gazapati, sebab Gazapati ini sangat berbeza dengan Ghazal di Johor, dan jika kita boleh menontonnya, sedangkan di YouTube pun kalau boleh kita cari je di YouTube Gazapati, type je, memang ada contoh-contoh Gazapati di YouTube, memang sangat berbeza dengan Ghazal di Johor. Kita berhenti rehat sebentar.
Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Bersama dengan saya semula, saya Nurbaya Hassan melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Masih lagi bersama dengan tetamu Profesor Dr. Suhaimi Abdul Aziz yang merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan juga adik cantik manis yang bernama Wan Adin Ma'asyah binti Muhammad Shah ataupun saya rasa sebab nama panjang sangat saya panggil Darling je, yang merupakan wakil daripada produksi Ghazal Party. Persembahan Ghazal Party merupakan persembahan aktiviti persembahan kesenian dalam program Panggung Seni Tradisional 2015 ataupun Traditional Arts Showcase 2015 anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan ditaja oleh Petronas. Persembahan Ghazal Party ini telah pun berlangsung pada 28 dan 29 Ogos 2015 di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Jalan Tun HS Lee Kuala Lumpur. Dan tadi di talk set yang pertama Doktor dah terangkan sejarah perkembangan Ghazal Party ni dan mengenai bahasa, mengenai alat muziknya, lagu-lagu yang dipersembahkan, mengenai corak persembahannya sendiri dan ada juga mengenai penggunaan penari-penari itu daripada wanita ditukarkan kepada lelaki, kemudian menggunakan darai dan sekarang ini menggunakan wanita pula. Dan saya nak bertanya kepada doktor sekali lagi, berapa ramai pemuzik yang digunakan dan dia punya the length of the show actually berapa lama selalunya? Selalunya Ghazal Party ni dia selepas isyak lah, sampai isyak sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Dia akan menyanyi dan dari satu lagu. Jadi tak ada penetapan berapa buah lagu dan tidak sebagainya. Ini bergantung kepada permintaan audience yang ada. Kalau audience memberi sambutan, dia akan terus. Jadi kalau begitu, kalau lepas isyak, selalunya dalam kerajaan apa Ghazal Party ini dipersembahkan? Sekarang Ghazal Party dimainkan di majlis-majlis keramaian, seperti majlis perkahwinan. Kemudian aktiviti kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan. Dan perkembangan sekarang ini sangat mendukacitakan kerana banyak faktor. Antaranya boleh doktor terangkan? Faktornya ialah Ghazal ni Ghazal Party sebagaimana saya jelaskan, dia mula mengalami zaman kemerosotannya semenjak 1970-an kerana faktor kebangkitan Islam itu orang tidak dapat menerima lagi hiburan yang sedemikian rupa yang dikatakan sebagai melalaikan. Jadi ditambah lagi dengan faktor-faktor munculnya hiburan-hiburan lain seperti filem. Ya, filem. Television. Jadi ini menjadi satu kekangan untuk Ghazal Party popular seperti dulu. Adakah kemerosotan Ghazal Party ini selari sama waktunya dengan kemerosotan bangsawan? Sama dengan kemerosotan bangsawan. Kerana alternatif hiburan-hiburan baru ini menarik perhatian masyarakat. Dan menyedari oleh kerana Ghazal Party ini semakin nak pupus kerana diminati hanya segolongan masyarakat. Masyarakat tua-tua yang otak-otai saja yang berminat. Golongan muda tak minat. Ada banyak faktor golongan muda tak minat. Pertama, peralatan muzik itu payah nak dimainkan. Akordion, violin, gambus kan. Disusuli pula dengan lagu-lagu yang tak faham dinyanyi. Dan pemain-pemain muzik otak-otai pula. Dan penari-penarinya penari darah yang dah
Lama darah Dah ini. tua. Dah tua. Kemudian gadis-gadis yang natural ni ramai lagi sekarang. Tambah pula wanita kan ramai. Ya. Jadi ini faktor menyebabkan persembahan ini semakin hari semakin terbelakang. Cuma berada di dalam majlis kerajaan sahaja. Yang saya lihat di majlis-majlis keramaian yang kenduri kahwin, itu kenduri kahwin di kampung-kampung saja. Itu pun atas permintaan permintaan keluarga pengantin. Sehubungan itu, saya sebagai Presiden Persatuan Karyawan Pulau Pinang, sebuah persatuan yang cuba untuk menggerakkan kegiatan seni yang bersifat intelektual, saya rasa terpanggil untuk memajukan persembahan ini semula, tapi dalam ruang yang berbeza. Dan saya sebenarnya telah buat research ini semenjak tahun 2006 lagi tentang Gazapati ini, dan saya tahu kenapa dia merosot dan sebagainya. Itu bila saya tahu sebab-sebabnya, punca-puncanya, senanglah kita nak ubat dia. Okey doktor, kita simpan tu sekejap. Tapi saya nak tanya, semasa saya datang melihat pada 27 hari bulan di Taman Budaya Kuala Lumpur Jalan Tun H.S. Lee, ada aspek visual yang saya lihat, iaitu ada unsur-unsur Boria. Kenapa? Adakah Gazapati itu, sebab doktor cakap tadi dari awal yang apa doktor cakap, dia ada unsur-unsur Arab daripada Timur Tengah. Tetapi apa yang saya lihat di Taman Budaya ada sedikit suntikan Boria. Mengapa tu? Okey, begini. Setelah saya tahu punca-punca kemerosotan Gazapati ini, saya cuba mengubatinya lah. Untuk mencari alternatif baru. Tambahan pula bila Petronas sebagai sebuah institusi yang hebat ini menyumbang kepada perkembangan budaya, saya ambil peluang ini. Dan alhamdulillah mereka telah memberi satu dana untuk saya kembangkan. Saya lihat tiba masanya Gazapati ini kena transform ke satu bentuk baru. Pertama, saya cuba untuk gel antara pemain muzik lama dengan pemain muzik baru. Saya masih kekalkan pemain-pemain muzik yang berpengalaman semenjak dulu lagi, tahun 60-an lagi dah bermain muzik. Sampai hari ini kita kekalkan supaya elemen Gazapati itu jangan hilang. Jadi sebab saya tengok pemain drum tu, pakcik tu tua sangat tu. Saya tapi bersemangat main tu. Yang pemain akordion pun lama, gambus pun lama, flute pun lama. Dan saya gelkan dengan pemain muzik baru yang boleh membaca notasi muzik. Jadi bila mereka boleh membaca lagu-lagu Gazapati, kita boleh bawa yang baru-baru. Kita boleh introduce lagu-lagu baru. Kerana pemain muzik lama yang otai ni, mereka memorize. Jadi memorize lagu yang lama. Macam Ala Baladin tu, cakap saja mereka boleh main. Tapi lagu-lagu baru mereka tak boleh main. Jadi kita gunakan, kita minta pertolongan daripada pemain-pemain muzik baru untuk ganding. Itu satu dari konteks pemain-pemain muzik. Dan saya lihat bahawa kalau kita nak meriahkan lagi parti itu, maka saya kata, why not kita meramaikan lagi penari-penari. Penari-penari pula. Jadi saya terfikir saya nak gunakan elemen Boria. Tapi bukan Boria. Elemen Boria itu masuk ke dalam Gazapati supaya penarinya ditambah. Daripada 2 orang ke seorang kepada 10 orang. Jadi dia meriah. Orang melihat penari itu satu aspek yang sangat penting sekarang ini kepada Gazapati yang baru ini. Yang saya kata transform daripada yang lama kepada yang baru. Dan mengikut apa yang saya dapati daripada penganjur, bahawa Gazapati tambah Boria jadi Gazbo. Tu ini saya nak clearkan kesilapan ini. Gazbo ialah Gazal boleh. Gazal boleh. Gazal sekarang, Gazapati, dia tak boleh dah. Orang lihat Gazal tak ada masa depan. Gazapati ini macam nak mati dah. Orang yang main tua-tua lagu lama, tanya budak-budak Gazapati, siapa pun tak tahu. Jadi saya kata Gazal boleh. So boleh maknanya boleh diperbarui, boleh ditransform, boleh diperkenalkan, boleh dimainkan di tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang standard, tempat-tempat yang audiensnya intellectual, audiens yang betul-betul educated ke. Maaf. Kita nak angkat taraf Boria. Maafkan saya. Arah Gazapati. Maafkan saya kalau saya sebut ni. Adakah nak menghalalkan Gazapati?
bukan menghalalkan. Aha. Kita nak Gaza Party itu boleh diterima kembali, Diterima tapi kembali. dalam suasana yang baru. Pertama, tadi kita tak pakai lagi penari-penari darai tadi. Ya. Kita gunakan yang wanita tulen. Ha. Tetapi bagaimana pula dengan gelik-gelik tu? Geliknya kita kekalkan, kerana itu identiti dia, tapi Ya, okey. tidaklah segairah kalau kita lihat belly dance. Faham. Belly dance lagi gairah. Jadi Ya. kita pakai yang sopan. Kita pakai, itu sebab kita kata pakaian tu biar jangan ketat. Ada Supaya inner dia, dan sebagainya. Dia longgar. So dia easily move. Faham. Itu yang menyebabkan kita kata, saya boleh sell lah benda ni. Boleh kita tengahkan dengan tambahan Petronas angkatnya, saya yakinlah dia boleh. Jadi kalau macam Gaza Party, seorang penyanyi diiringi dengan 1-2 penari pengiring, tetapi untuk ada unsur-unsur boria ni, persembahan ini terdapat 10 hingga ke 12 penari yang akan mengiringi penyanyi utama. Yes. Jadi macam apa yang saya lihat tu macam meriah lah. Meriah. Dia meriah. Dia satu yang kita dah buat eksperimen di USM. Bila selesai saja persembahan yang ada elemen yang meriah ini, orang tak mau keluar. Dia kata dah habis, orang kata. Dia kata dah habis, dah balik lah. Kerana terpegun. Kerana ramai ya. Sebab apa? Mereka menari dalam satu uniform tau. Satu sama saja. Dia macam, saya pun doktor hari tu 27 hari bulan tu kata dah habis ke? Saya baru nak tunjuk skill sikit menari kan. Jadi eksperimen kami yang pertama ni berjaya lah. Yang kita lihat memang orang terpukau dengan keadaan itu. Jadi saya yakin Gaza Party kalau kita transform begini, dia boleh untuk dinaikkan ke taraf yang lebih tinggi. Okey, kali ini soalan untuk Darling pula. Okey, Darling, macam mana Darling boleh melibatkan diri dalam persembahan Ghazal Party ni? Okey, pertama sekali Darling nak ucap terima kasihlah kepada Durian Nusantara yang jemput Darling dengan Prof untuk ditemu bual. Terima kasih, sama-sama. Okey, Darling dapat tawaran sebenarnya. Darling pun tak tahu lagi Gaza Party ni macam mana sebab Darling sebelum Darling dilahirkan lagi dah ada Gaza Party ni. So bila dapat tawaran ni, Darling rasa macam payahnya, macam suka nak ni kan. Memang budak-budak. Darling sebenarnya baru umur 15 tahun. Ya, itu muda lagi. Darling tak tahu lagi apa ni Gaza Party ni. Tak pernah dengar. So bila dah dapat tawaran ni, dah belajar, Darling dah dapat tahu Gaza Party ni sebenarnya dah lama, pada tahun 50-an. Dan bila Darling dah belajar, alhamdulillah lah Darling macam rasa bangga sebab Darling budak-budak dapat join Gaza Party ni. Dan ini merupakan seni warisan kita kan. Dan Darling sendiri, Darling umur 15 tahun dapat peluang untuk menyertai persembahan Gaza Party ni yang merupakan salah satu seni tradisional kita yang wujudnya pada di Malaysia, di tanah Melayu ni pada 1930-an, kemudian pada 1950-an ada penggunaan penari-penari darai pula dan sebagainya. Dan Darling tak rasa ke susah? Alamak, aku nak menyanyi, lepas tu nak kena menari gelik lagi kan? Sebab bagi saya bukan saja penari-penari tu harus entertain audience, penyanyi itu sendiri sebagai salah satu objek yang harus entertain audience tu. Bagaimana Darling belajar tu menari dengan menyanyi dengan menari bergelik lagi tu macam mana? Darling orang kata macam Darling ni umur 15 tahun, Darling macam aras baru lagi. Kita pun dah dikeluarkan macam dilahirkan tu dah tahu dah gadget apa semua ni, dah pakai handphone apa semua. So bila dah ada kemudahan ni, Darling gunakan laptop untuk search lah kan, research. Kita cari Gaza Party ni macam mana diorang nari geleknya dengan menyanyinya. Bagi Darling pertama sekali tu memang payah, memang sukar sebab kena menyanyi sekali dengan menari, kena gelek kan. Tapi tak adalah gelek macam penari yang belly hebat dancing kan. tu. Darling macam tak apa, kita menyanyi untuk keluarkan suara supaya orang tahu lagu, macam contoh lagu utama dia Al-Baladin. Darling nak sampaikan lagu tu, Darling sampaikan lagu tu dan sambil menari orang kata macam bagi nampak persembahan Gaza Party tu. Dan
adakah ini persembahan Gaza Party yang pertama Darling sertai ataupun sebelum ni, sebab Darling sendiri duduk di Pulau Pinang. Ya. Jadi Gaza Party ni memang semasa saya di Pulau Pinang dulu pun pendedahan saya pada Gaza Party ni memang banyak. Jadi kita pun rasa seronok. Ini kan orang yang duduk di Pulau Pinang, lahirnya di Pulau Pinang kan, duduk di belah-belah utara. Jadi adakah memang ini persembahan pertama ataupun dah sebelum-sebelum ni pun dah buat dah juga, bagaimana? Darling pertama sekali Darling first time lah buat join Gaza Party ni. Darling tak pernah dengar pun. So selama Darling hidup ni 15 tahun, Darling tak pernah dengar apa itu Gaza Party. Dan Tapi Boria pernah dengar lah. Boria pernah dengar kan. Itu dah selalu kan. Karang apa semua kan. Dekat Penang memang famous dengan Boria. Lepas tu Gaza Party ni sebab dia tak tahu lagi dalam Gaza Party tu ada Boria, ada elemen Boria sikit. So macam bila Abah bagi tahu, Darling dapat tawaran daripada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Kedah kan. Dapat join, Darling dapat tawaran ni, berpeluang untuk join Gaza Party ni. Darling rasa macam apa itu Gaza Party kan. So macam tak apalah, kita try. Darling style Darling ni, Darling suka cabaran. Yang Darling tak tahu, Darling suka nak buat. Dan berapa lama masa Darling ambil masa untuk belajar? Saya pasti ada latihan-latihannya kan. Nak menyanyi lagu, saya rasa umur 15 tahun lagu Ala Baladin tu memang dah lama, Dik. Dah lama. Kan memang dah lama. Saya belajar gelek pun lagu Ala Baladin tu dekat Pulau Pinang dulu. Jadi dengan lagu Ala Baladin tu, dengan nak mungkin hafal step, nak menyesuaikan diri dengan pemuzik kan. Jadi berapa lama masa yang diambil? Dia masa dia ambil masa yang panjang lah, dalam 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Sebab dia memang susah dengan lirik dia lagi, Arab dia lagi, slang dia, kita nak belajar slang dia lagi. Memang ambil masa yang panjang lah. Tapi Alhamdulillah Darling boleh buat. Okey. Jadi Darling umur 15 tahun. Apa pendapat Darling tentang seni warisan tradisional kita? Bagaimana Darling sebagai orang muda untuk memberitahu kepada rakan-rakan, kepada para belia di luar sana tu, bagaimana untuk mencintai seni warisan tradisional negara kita ni? Okey, bagi Darling, kita memang daripada makin lama macam kita evolve, berkembang kan. Kita walaupun kita dah baru lagi, tapi kita perlu tahu asal-usul kita sebenarnya. Kita tak boleh lupa sebab itu memang kita firstly memang yang pertama, kita tak boleh lupa adat kita apa semua kan. So macam itulah, kita jangan lupa pada apa tadi? Seni tradisi. Tradisi ni. Dan Darling, apa yang menariknya bagi pendapat peribadi Darling lah kan? Apa menariknya persembahan Gaza Party ni? Pada Darling memang suka menari. Suka menari sambil nyanyi. Memang Darling, oh wow, bestnya. Jadi kena dengan jiwa lah. Kena sebab memang jiwa Darling jiwa seni kan. Macam wow, bestnya nak menari lah apa semua. Lepas tu dengan kostum-kostum. Ya, dengan kostum yang berkilauan. Sebab saya nampak hari 27 hari bulan tu, kostum-kostum yang Darling pakai semua jadi cantik. Macam it's very attractive. Very dia macam memeriahkan memeriah lagi, attraction kan. suasana. Memang betul-betul macam party. Kan. Walaupun ada yang bertudung dan sebagainya, tapi kemeriahan parti itu masih dikekalkan. Dikekalkan. Persembahan Gaza Party. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita masuk ke talk set yang terakhir. Kalau menebang, kalau menebang si jadi pemandi Jawa, aduhai saya pemandi Jawa di belah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pohon, aduhai saya umpama pohon tidak berbuah.
satu dan diturunkan. Datuk Laksana, Datuk Laksana, terbangkan dulu. Aduhai sayang, berlayar kabar di lindung dada. Bagailah mana, bagailah mana, tak pernah lalu. Suka, aduhai sayang, luar sudah dilindungkan. Bunga padi, bunga padi, bunga kiamat, luar biasa. Aduhai sayang, luar biasa di ujung lama. Bualah hati kekasih orang. Kau berubah, aduhai sayang, kau berubah, gembira saja. Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Bersama dengan saya lagi, saya Nurbaya Hassan masih lagi dalam segmen Ruang Tamu kita, masih lagi bersama dengan tetamu-tetamu kita, Profesor Dr. Suhaimi Abdul Aziz yang merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang yang juga pengarah produksi Ghazal Party yang dibawa khas oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan ditaja oleh Petronas, dan persembahan Ghazal Party ini telah pun berlangsung pada 28 dan 29 Ogos 2015 di Auditorium Kompleks JKKN Wilayah Persekutuan Jalan Tun HS Lee Kuala Lumpur. Saya telah pun menonton persembahan Ghazal Party ini pada 27 hari bulan Ogos dan berpendapat bahawa ia merupakan satu seni warisan tradisional yang sangat meriah kerana ada unsur-unsur pelbagai unsur bajunya, kostumnya, lighting, ada muzik, bahasa yang digunakan, unsur-unsur kemeriahan itu masih dikekalkan. Dan saya masih lagi juga dengan Darling. Sebagai sebelum saya close menutup soalan dengan Darling, sebelum saya kembali pula dengan doktor, apa harapan Darling untuk Darling
Darling sebagai belia yang baru saja berusia 15 tahun yang terlibat dalam persembahan Gazapati, dan apa yang saya lihat, Darling antara yang termuda dalam kumpulan itu, dan kebanyakannya semuanya otai-otai. Jadi apa pendapat Darling, apa harapan Darling kepada anak-anak muda, kepada rakan-rakan sebaya Darling terhadap seni persembahan tradisional di Malaysia, dan apa yang Darling harapkan pada masa hadapan? Okey, sebelum Darling ucap harapan kan, Darling ingin ucapkan terima kasih kepada karyawan Pulau Pinang kerana memberi peluang untuk Darling lebih mengenali, dan Darling jatuh cintalah dengan seni persembahan Gazapati ni, sebab dia telah menambah repertoire persembahan Darling dan mengenali seni persembahan tradisional seperti GK bersama Akrab, bangsawan bersama kumpulan bangsawan Seri Kedah. Dan harapan Darling untuk golongan orang muda supaya boleh terimalah Gazapati ni, sebab kita muda lagi. So boleh belajar lagi, dan orang muda-muda mesti enjoy dengan Gazapati ni. Itu. Dan Darling enjoy Ya, Darling betul-betul enjoy. selama proses latihan sehingga persembahan 2 hari di Kuala Lumpur. Dan tak sabar nak buat persembahan hari tu. Ya, dan Tak sabar. dan ingin lagi buat persembahan Gazapati. Kalau ada peluang Darling nak join lagi, memang Darling betul-betul nak join. Untuk pengetahuan para pendengar, Gazapati adalah gabungan persembahan muzik, nyanyian, tarian dan lawak jenaka. Gazapati mendapat pengaruh dari Timur Tengah dan lagu-lagunya berunsurkan irama padang pasir, manakala liriknya dalam bahasa Arab ataupun Melayu. Ghazal berasal daripada perkataan Arab iaitu ghaz yang bermaksud nyanyian yang ditujukan kepada wanita. Dari segi bahasa, ia bermaksud mainan cinta dalam bentuk puisi, ucapan atau ungkapan berbau cinta yang diluahkan kepada wanita. Dan perkataan pati pula bermaksud kemeriahan. Dan Dr. Gazapati yang Dr. bawakan daripada utara ni adalah sangat berbeza dengan Ghazal Johor kan. Dan Doktor, saya ada soalan. Apa keunikan Gazapati ini yang daripada Kedah, daripada utara ni? Keunikan, elemen-elemen yang mampu attract audience untuk menonton Gazapati dan anak-anak muda untuk pergi menonton Gazapati ni. Keunikan Gazapati ini terletak kepada perkataan pati itu sendiri. Pati, okey. Pati itu sendiri mencerminkan kemeriahan. Dan kemeriahan persembahan ini terletak kepada beberapa elemen. Pertama, penari-penarinya yang menari tarian gelet. Yang kedua, pada penyanyinya yang punya suara merdu, yang menyanyi lagu-lagu yang berirama Arab walaupun dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, kita ada pemain-pemain muzik yang mahir memain alat-alat muzik tradisional seperti gambus, accordion, seruling, percussion, kita ada gendang Arab itu. Dan Gazapati juga ada pelawak. Pelawak yang menghiburkan. Dia tidak ada skrip tertentu, tapi body language-nya, bakatnya sebagai pelawak yang slapstick sebabnya ya, menyebabkan kita terhibur. Dia elemen-elemen ini gandingan daripada audience yang teruja, dia jadi satu parti tu, satu. Dan Gazapati juga dia terdedah kepada perubahan. Kalau kita lihat asal Ghazal Pati ini, dia alat-alat tradisional saja. Kemudian apabila keadaan berubah di Melaya pada di Malaysia kemudiannya, dengan adanya kumpulan-kumpulan kugiran ini, maka elemen-elemen ataupun alat-alat muzik ini dibawa masuk untuk disesuaikan. Misalnya adanya drum, drum masuk dalam. Kemudian kita ada gitar elektrik. Kita ada gitar tong itu masuk dalam. Jadi elemen ini menyebabkan Gazapati itu semakin orang kata meriah dan mengikut peredaran zamannya. Jadi it evolves, dia berkembang. Dalam masa kehadapan dia evolve. Dan kemeriahan itu kerana dia tidak duduk. Duduk kat lantai. Dia berdiri di atas kursi. Dia Dia jadi ada ruang untuk menari di depan itu.
Dan saya lihat macam kugiran. Ya. Kugiran dekat rumah orang kahwin pun ada juga sebab ada gitar, ada orang main drum dan bunyinya masa saya datang menonton bunyi dia macam ini macam kugiran. Tetapi ni Gaza ni selalunya macam mana kugiran boleh blend dengan Timur Tengah ni kan. Itu yang menariknya. Yang perlu sangat penting bagi saya ialah bila kita kata tentang warisan. Di mana warisannya Gazapati ini? Ya. Ini yang penting. Warisannya ialah dia adalah asal usul itu. Dia dibawa oleh golongan yang tertib, golongan ulama. Jadi dia melihat kemurnian asalnya Gazapati itu sendiri. Kerana ada tujuan yang tertentu yang dibawa. Tapi tiada unsur-unsur maksiat ke? Kemudiannya setelah golongan-golongan seperti Darai ini ambil, maka dia jadi melalaikan lah. Melalaikan itu masuk dalam. Jadi masyarakat mula menolaknya. Tapi kalau kita blend dengan adanya mesej tertentu, kemeriahan itu ada makna lah. Ini balik pada soalan yang Puan tanya tentang seni intelektual. Ya, seni intelektual. Saya sangat penting lah. Bagi saya untuk warisan itu hidup, ciri-ciri intelektual itu mesti ada. Maknanya dia memijaksanakan penonton. Dia bukan melalaikan. Memijaksanakan dari segi seni itu sendiri. Tarian gelek itu ada seni. Ya, betul. Bukan saja untuk menggairahkan penonton. Dia ada teknik tu. Dia ada teknik. Ya. Bukan semua orang boleh Bukan. belajar. Seni suara itu sendiri. Lagu-lagu Arab itu patah lagunya. Ya. Bukan semua orang boleh buat. Betul. Orang yang main muzik itu seni-seninya. Seni kata. Macam kita buat dalam konteks yang meriah tu kan. Ni kita panggil ghazal boleh itu dia punya wording dia, puisi-puisi itu indah. Ya. Kita tidak karang sebarang karang. Kita rangkap-rangkap yang indah. Jadi keindahan di situ. Jadi kita harus lihat warisan ini bukan untuk hiburan semata-mata. Dia identiti. Dan rangkap-rangkap syair puisi-puisi itu ada menyentuh isu-isu semasa. Isu semasa tentang soal hal-hal identiti, soal-soal penting lah yang mendasari kehidupan ini. Kita tidak lihat hiburan semata-mata. Jadi seperti mana macam di K Barat, tukang karut tu, dia kalau mengarut tu dia akan cerita pasal isu-isu semasa, apa yang berlaku. Begitu juga ke dengan dalam ghazal ini, Gazapati, dia banyak lagu-lagu yang ke arah kecintaan pada Tuhan. Itu jangan hanya kepada manusia. Tuhan juga. Dia Tuhan juga. Kerana ghazal itu puisi-puisi indah. Kena ingat tu, ghazal ada puisi-puisi indah. Jadi puisi-puisi Jalaluddin Rumi. Ya, itu jangan kita lihat. Kita jangan hanya lihat ghazal ini satu hiburan popular saja. Ini kerana masalah itu tadilah. Bila Darai itu masuk, memang dia bagus dari segi populariti itu. Tapi dia kemeriahan. Dia menghilangkan makna dasar ghazal itu. Doktor buat research sejak tahun 2006 berkenaan dengan seni bersifat intelektual ini. Itu jadi apa yang doktor terangkan tadi, itulah maksudnya seni bersifat intelektual. Maksudnya maknanya ialah kita menghadiri persembahan budayaan itu bukan untuk hiburan saja. Kita kena perhatikan seninya di mana. So dia educate kita. Sebelum kita pergi, contohlah saya sebelum menghadiri persembahan Gazapati, saya buat research sikit. Penonton wajar juga buat research sikit kan. Tambahan kita ada internet, senang kita dapat maklumat itu. Kita pergi di sana dengan harapan sesuatu yang kita dapat tentang seni ini. Bukan saja aku nak pergi tengok Gazapati nak berhibur lah. Doktor, bagaimana nak menarik minat penonton-penonton muda untuk masih lagi menonton seni persembahan seni tradisional Malaysia ni? Dia ada satu jangka panjang dan satu jangka pendek. Jangka panjang saya yakin terus pendidikan. Saya harap Gazapati ini boleh diwujudkan di sekolah-sekolah. Tapi elemen-elemen negatif itu harus dibuang lah. Supaya hidup di sekolah. Saya harap lahirnya pemain-pemain ghazal, penyanyi-penyanyi ghazal, penari-penari ghazal di peringkat sekolah lagi. Yang akhir sekali ghazal ini mesti ada kombinasi tua muda. Dia tidak boleh tua saja dan tidak boleh muda saja. Muda saja nanti orang kata dia akan berarah membawa ke arah rock pula agaknya. Faham. Dan soalan penutup terhadap berkenaan seni persembahan tradisional ni,
umum kita mengetahui bahawa seni persembahan tradisional di Malaysia ini sangat berkait rapat dengan ritual-ritual. Itu keunikan seni persembahan itu. Contohnya kalau wayang ulit mayang ada ada ritualnya sebelum melakukan persembahan makyung, sehingga persembahan itu di-ban, diharamkan di Kelantan. Sedangkan makyung itu sudah mendapat anugerah UNESCO. Jadi apa pendapat doktor tentang ritual dan persembahan ini bila ritual itu telah ditarik keluar hingga persembahan itu tidak menjadi unik lagi? Apa pendapat doktor dan bagaimana kita nak teruskan seni persembahan tradisional ni teruskan ke hadapan tanpa membawa ritual itu together, not bring along together? Kita ni masyarakat Malaysia, dia faktor agama Islam tu penting, sangat dominan lah. Yeah. So seni-seni ini kalau dilihat bertentangan dengan Islam, mereka cenderung untuk menolaknya. Ni ada golongan yang tidak apa, bahawa ini warisan, kalau dia macam tu kita kena pelihara macam tu. Tapi ada golongan yang tidak suka. So saya lebih ambil jalan tengah bahawa seni warisan yang asal itu perlu dipelihara, tetapi elemen-elemen yang kita kalau kita boleh ubah suai, kita cuba ubah suai. Mengikut kesesuaian agama kita, budaya kita. Tapi kalau misalnya persembahan itu bertentangan dengan Islam, nanti pengaruhnya macam mana? Jadi kita cuba suai lah. Tapi jangan kita totally tolak. Macam haram terus. Kita cuba ubah suai. Kita kekalkan. Kita cari yang mana agak boleh. Orang kata kenapa kita bolehkan ubah? Kita beri rasional lah. Kenapa kita ubah? Kerana kita sesuaikan. Tapi kita pelihara yang lama. Itu yang bagi saya penting. Dan soalan terakhir sebelum saya tutup ruang tamu saya ni, bukan nak halau ya doktor. Overrun dah. Kita Malaysia dan Indonesia sentiasa ada perkaitan dengan mengenai seni warisan, seni persembahan. They always claim that our seni persembahan came from Indonesia, from them. Tapi kita ni mencuri. Contohnya wayang kulit. Wayang kulit ada wayang kulit Indonesia, wayang kulit Kelantan, wayang kulit dan sebagainya. Ya, even wayang kulit itu dia mengembara hingga ke Jepun, hingga ke Mesir, ke Turki. Jadi Jepun pun ada wayang kulitnya sendiri, Turki pun ada wayang kulit. Tetapi apa pendapat doktor tentang claiming ni? Pemilikan seni ni kan. Ya, pemilikan kita seni. Kita kena belajar daripada sejarah. Asia Tenggara dulu, dia dikenali sebagai Nusantara. Ya, saya. Nusantara ni dia tidak ada sepadan politik. Apabila British dan Belanda datang, baru ada sepadan politik. Maka tidak ada lalu lintas yang senang. Dulu tidak lalu lintas senang. Budaya itu sentiasa berkembang. Masalah pemilikan ini bagi saya, orang yang nak claim misalnya harus tahu sejarah. Misalnya barongan senang saja. Katakan barongan Johor lah. Kita kena sebut barongan dia asalnya dari Indonesia. Asal kena beritahu dia asal daripada sana. Tapi sertifikat dia. Kena beritahu. Nanti orang marah. Ini barongan Johor. Tapi tidak tahu asal usul, beritahu asal usul. Tapi ini Johor punya. Kena ada identiti Johor. Dia telah diubah, dia evolve. Ya, dia evolve. Tapi asal usul beritahu. Apa salahnya beritahu? Mereka pun tak marah. Tapi kita akui ini Johor punya. Kerana sudah ada evolusi itu dan identiti Johor ada. Tapi sejarahnya beritahu. Kerana kita tahu bahawa Asia Tenggara dulu Nusantara. Tidak ada sepadan politik. Kita lalu lintasnya terbuka. Dan bila dah ada sempadan politik ini yang mahu pemilikan. Tapi kena beritahu. Kita kena balik pada sejarah. Sejarah itu penting. Okey, para pendengar, saya tak boleh nak memanjangkan lagi sebab dah overrun, dan walaupun banyak benda lagi nak tanya Dr. Suhaimi ini. Terima kasih doktor, terima kasih Darling kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini, dan terima kasih juga kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan juga Petronas kerana telah pun menaja persembahan Gazapati yang telah pun diadakan pada 28 dan 29 Ogos 2015 yang bertempat di Auditorium Kompleks JKKN Wilayah Persekutuan Jalan Tun H. Ashley Kuala Lumpur. Terima kasih juga sekali lagi Dr. Suhaimi yang merupakan Presiden Persatuan Karyawan Pulau Pinang kerana membawa Ghazal Party ini ke Kuala Lumpur untuk dipersembahkan. Dan saya
mengharapkan agar orang ramai, para pendengar di luar sana, agar terus menyokong seni persembahan di Malaysia kerana ada pelbagai program. Ini dah bulan September, ada Kuala Lumpur International Arts Festival yang akan membawakan pelbagai persembahan sepanjang bulan September ini sempena Kuala Lumpur International Arts Festival. Boleh catch up, boleh layari laman web mereka, diversity.com. Boleh cek jadual, boleh tengok apakah persembahan-persembahan yang akan berlangsung sekitar Kuala Lumpur. Terima kasih, teruslah menyokong seni persembahan tradisional negara kita. Kita jumpa lagi hari esok, insya-Allah. Terima kasih, salam cinta damai, salam cinta dan kasih sayang, salam hormat. Assalamualaikum.